Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafina Siti Muhammad Amin dan saya akan memperkenalkan tentang zaman gelap. Okey. Untuk pengenalan, perkembangan Eropah ialah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 Masihi telah membawa kepada berakhirnya zaman tamadun Yunani dan Rom yang unggul dan bermulanya zaman pertengahan di Eropah. Pada zaman pertengahan sangat penting kerana telah menjadi asas bagi suatu perubahan yang besar kepada masyarakat dan budaya Eropah. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundur yang dikenali zaman gelap. Ia merupakan peringkat awal zaman pertengahan dan juga zaman pertengahan dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama iaitu peringkat awal 476 hingga 1050 Masihi. Pertengahan dan kedua peringkat kemuncak 1050 hingga 1300 Masihi dan yang ketiga peringkat akhir zaman 1300 hingga 1450 Masihi. Pada peringkat akhir zaman pertengahan telah muncul zaman Renaissance iaitu 1350 hingga 1600 Masihi. Zaman ini berlaku kegiatan penjelajahan dan penerokaan mereka kepada ilmu. Orang Eropah mula menyebarkan pengaruh mereka kepada dunia di luar Eropah. Pengaruh Barat diteruskan semasa zaman revolusi perindustrian dan imperialisme. Ciri-ciri zaman gelap iaitu pada zaman gelap telah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan pemandaran. Ciri-cirinya ialah tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan dan pada masa yang sama dunia Islam telah tegak dengan kegemilangan, iaitu dunia Islam sebagaimana terbukti pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mempunyai pusat pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul. Oleh itu, dunia Eropah telah banyak mencedok ilmu daripada dunia Islam untuk meningkatkan pencapaian masyarakat mereka. Kemunculan golongan baron iaitu tuan tanah. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah dan sebagai tukaran kepada perlindungan, para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada pihak tuan tanah yang telah memberikan perlindungan kepada mereka. Tuan tanah pula perlu memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. Setelah itu, disebabkan itu, muncullah sistem feudal, iaitu daripada golongan rakyat, golongan tuan tanah dan golongan raja. Golongan yang paling bawah ialah golongan rakyat, iaitu rakyat biasa memberikan khidmat kepada tuan tanah dan terdapat golongan hamba dalam kalangan rakyat. Yang kedua iaitu golongan tuan tanah. Golongan iaitu terdiri daripada golongan pembesar yang akan memberikan khidmat kepada pihak raja. Dan golongan yang teratas ialah golongan raja, iaitu raja memiliki golongan pembesar yang mendapatkan naungan daripada pihak istana. Pada zaman pertengahan di Eropah, Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa dan memiliki hartanah yang banyak. Perarian pantai utara dan barat sering diganggu oleh serangan kasar seperti Viking Magyar. Orang Eropah tidak dapat berdagang ke timur jauh kerana kawasan Mediterranean telah dikuasai orang Islam dan orang Eropah tidak dapat menyaingi penguasaan ini dan terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. Perniagaan barangan pertanian pula dikendalikan melalui sistem tukaran barang kerana mata wang yang terdapat dalam pasaran adalah terhad. Zaman gelap berlaku kerana pusat pemerintahan yang lemah, kegiatan ekonomi yang terhad dan kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan, sifat gereja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratika binti Barudin. Saya akan memberitahu tentang zaman peralihan dan zaman Renaissance. Zaman peralihan dari zaman gelap ke zaman Renaissance dikenali sebagai zaman kemuncak pertengahan pada zaman ini. Gereja mula memainkan peranan sebagai yang universal serta menjadi ejen penyatuan. Dan telah berlaku perubahan ekonomi yang ketara hasil daripada penambahan penduduk, peningkatan aktiviti pertanian dan kemunculan perdagangan. Keadaan ini membawa kepada kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence.
Selain itu, perkembangan bandar membawa kepada lahirnya kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang dan ahli perbankan. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ialah istilah Renaissance yang berasal daripada Renascement, iaitu kelahiran semula. Bermula di Itali dan penghargaan semula ilmu tamadun Rom dan tamadun Yunani. Humanisme iaitu penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya kepada perkara asas di zaman Renaissance. Bapa humanisme ialah Francisco Petrarch. Tokoh lain seperti Niccolo Machiavelli dan Giovanni Boccaccio. Manusia Renaissance didorong oleh semangat inquiry, iaitu semangat ingin tahu yang tinggi. Seterusnya, bukti kepada kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka meneroka bidang dan kawasan baru. Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan berkembang ke Eropah Barat hingga ke abad ke-17. Itali menjadi persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa kerana kedudukan geografi yang strategik dan dikelilingi oleh Laut Mediteran. Selain itu, berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama yang menjadi pusat perkembangan idea baru. Aktiviti perdagangan menyebabkan kemunculan para pedagang kaya yang berperanan mengindahkan bandar dan menjadikan tumpuan para seniman dan cendekiawan. Selain itu, menjadi patron untuk penaung kepada para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis. Mereka juga menceburui pencapaian bandar seperti Florence yang diindahkan oleh keluarga Medici, iaitu golongan penguasa gereja di Rom. Juga berhasrat untuk mengindahkan bandar Rom. Tetapi, pihak gereja tidak bersedia menaungi ahli sains dan matematik kerana dikhuatiri dicabar oleh golongan saintis tentang pemikiran tradisional yang dibawa oleh gereja Katolik. Para saintis menekankan kaedah pemerhatian dan penggunaan akal dan logik dalam menerangkan sesuatu fenomena alam. Selain itu, kaedah ini bertentangan dengan kaedah gereja Katolik yang menekankan penerangan tradisional. Oleh itu, berlakulah perselisihan pendapat antara gereja Katolik dan menekankan penerangan tradisional. Berlaku perselisihan pendapat antara gereja dan Galileo Galilei. Beliau mencipta teleskop yang dapat membuktikan teori Copernicus, iaitu matahari adalah pusat alam semesta dan bukannya bumi. Disebabkan itu, beliau dijatuhkan hukuman tahanan dalam rumah. Kesan zaman Renaissance dalam bidang politik, kewujudan monarki baru, kekuatan dan kuasa baru diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Selain itu, kuasa diperkukuhkan lagi dengan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kuasa raja bertambah kukuh dan kuasa geraja dan bangsawan berkurangan. Kesan untuk ekonomi, kegiatan ekonomi secara diri semakin pupus. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan menimbulkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan seiring dengan perkembangan bidang matematik, geografi, kartografi dan astronomi. Perkembangan ilmu sains seperti biologi, kimia dan fizik. Selain itu, kesan bagi sosial ialah memperlihatkan unsur-unsur perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. Ini diperlihatkan dalam bidang muzik, lukisan dan ukiran di mana manusia lebih bersedia menzahirkan emosi. Aspek psikologi memupuk dan melahirkan budaya yang menyukarkan keyakinan diri. Selain itu, menekankan pemikiran logik, statistik, falsafah dan metafizik. Pendidikan juga menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam masyarakat dan melahirkan manusia yang dapat menggunakan keupayaan minda dalam bidang ilmu pengetahuan bagi kemajuan hidup. Kesannya ialah kemunculan monarki baru, iaitu kerajaan pusat yang kuat, kuasa raja bertambah kukuh manakala gereja dan bangsawan mulai merosot.
Selain itu, sistem perdagangan berkembang pesat iaitu perkembangan tempatan di antara bangsa manakala ekonomi sedara diri semakin merosot. Perkembangan ilmu pelajaran seperti astronomi dan geografi dan berlaku kegiatan penjajahan orang Eropah ke Asia Tenggara. Selain itu, perkembangan ilmu sains. Assalamualaikum, saya adalah Maizan. Hari ini saya akan menerangkan zaman Reformation. Zaman Reformation merupakan satu pergerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16. Perkataan Reformation berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan pembaruan yang lebih baik untuk membentuk sesuatu yang baru. Gerakan Reformation ini mempunyai kaitan dengan agama Kristian kerana kritikan terhadap gereja Katolik. Wujud sejak abad ke-10 Masihi lagi. Namun tanpa sokongan gereja, penentangan mereka itu tidak menimbulkan kesan yang mendalam. Pihak gereja telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan untuk menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Hal ini membuatkan kos kritikan dan penentangan terhadap gereja meningkat walaupun usaha gereja ini semakin menghasilkan kejayaan. Namun, dalam proses tersebut, banyak penipuan, rasuah dan sebagainya telah berlaku. Kerana perkara tersebut, ramai ahli masyarakat telah mula mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik. Mereka berpendapat cara hidup golongan penguasa gereja Katolik tidak sama dengan apa yang dianjurkan dalam kitab Bible. Golongan penguasa gereja dikatakan lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan dan dianggap tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Di samping itu, terdapat unsur penyelewengan yang tidak disenangi oleh banyak pihak, antaranya penjualan sijil indulgence iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Perkembangan zaman Reformation. Reformation bermula di Jerman kerana gerakan di sini bersifat keagamaan wahal gerakan di Itali bersifat keduniaan. Kejayaan gerakan Reformation di Jerman telah dibantu oleh mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg. Adanya mesin cetak, Bible dapat dihasilkan dalam masa yang singkat dan berharga murah. Penjualan sijil indulgence bagi penganut Kristian yang melakukan dosa. Martin Luther, Profesor ilmu teologi, menentang amalan penjualan indulgence. Beliau percaya manusia seharusnya bergantung pada kekuatan rohani dalam amalan pengibadan. Pendiri dan ajaran Luther dikenali sebagai Protestan berasal daripada perkataan protesting yang bermaksud membantah. Kewujudan mazhab Protestan dan kritikan terhadap gereja Katolik dan golongan paderi menandakan bermulanya Reformation. Mazhab ini dikenali juga sebagai mazhab Lutheran, iaitu telah berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England. Namun, masih terdapat golongan yang mempertahankan kewibawaan gereja Katolik mengendalikan Counter-Reformation yang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Mereka menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh pihak Protestan. Kesan gerakan Reformation terhadap agama. Perbalahan agama mengakibatkan kemusnahan dan peperangan tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab. Selain itu, Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Kesan terhadap kuasa golongan gereja. Kuasa gereja dicabar secara terbuka dan kuasa gereja juga terhadap kerajaan atau monarki berkurang sebab monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain binti Abdul Rashid. Dalam bahagian saya pula, saya ingin menerangkan tentang revolusi industri dan pertanian. Revolusi industri dan pertanian terdapat perkembangan
dari segi bidang pertanian, iaitu revolusinya adalah sesuatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh. Britain merupakan negara yang mengalami revolusi perindustrian. Sebelum revolusi perindustrian berlaku telah terdapat revolusi pertanian. Revolusi pertanian merupakan asas bagi revolusi perindustrian. Menggunakan pertanian komersial, menggunakan alat traktor untuk menggali dan menuai tanah. Sebelum revolusi industri, pengeluaran makanan dibuat secara kecil-kecilan. Pengeluaran makanan berkembang secara besar-besaran dan membawa kepada revolusi pertanian. Faktor revolusi pertanian: sistem penggunaan dan pemilihan tanah, penggunaan kaedah pemasaran produk dan secara meluas dan berkesan. Terdapat beberapa sumbangan revolusi pertanian kepada revolusi perindustrian. Yang pertama, penyediaan modal, iaitu para peladang telah melaburkan lebihan modal mereka dalam bidang perindustrian. Situasi tersebut menggambarkan perubahan sikap sanggup melabur modal dalam bidang itu. Nombor dua pula, menyediakan bahan makanan untuk keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat, iaitu Britain tidak lagi bergantung kepada pengimportan bahan dari luar. Maka, dana digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negara. Peralihan daripada industri desa ke PD perkilangan. Sebelum revolusi perindustrian, produk dihasilkan secara kecil-kecilan menggunakan tenaga buruh. Penciptaan peralatan kaedah baru barangan secara besar-besaran dan melebihi paras keperluan. Maka berlaku lebihan produk diperdagangkan atau dikomersialkan kerana pasaran tempatan yang terhad. Menerusnya, revolusi perindustrian merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran, pertambahan skala pengeluaran produk, berlaku aktiviti komersial. Kesan revolusi pertanian dan perindustrian. Pertanian sebagai punca ekonomi. Kegiatan pertanian telah dikomersialkan di mana lebihan produk pertanian telah diperdagangkan. Selain itu, revolusi pertanian telah menyediakan makanan, keperluan yang cukup, tenaga buruh yang ramai untuk perkembangan bidang perindustrian. Apabila berlaku revolusi perindustrian, kegiatan pembuatan dan penghilangan telah menggantikan aktiviti pertanian. Ramai rakan yang bekerja sebagai buruh industri telah menjadi punca ekonomi baru. Selain itu, kedudukan tuan-tuan tanah telah digantikan dengan para pengusaha dan pemilik kilang. Seterusnya, peningkatan perdagangan antarabangsa. Lebihan produk terpaksa diberikan peringkat antarabangsa kepada pasaran tempatan yang terhad. Britain, sebuah negara penjajah utama dan sebuah kuasa maritim, mengubah menjalankan kepada aktiviti perdagangan. Import ekspor menjadi dua komponen penting dalam kegiatan perdagangan antarabangsa. Bagi memastikan kelangsungan aktiviti perindustrian, Britain memerlukan bahan mentah yang banyak dan berterusan. Maka sistem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa dipertingkatkan. Britain menolak mengekspor modal ke seberang laut untuk kegiatan ekonomi. Kesannya, sumbangan sektor pertanian berkurang. Pergerakan ludik antara pergerakan yang memproses kaedah pengeluaran baru oleh kilang. Maka wujud Akta Anti Penggabungan yang melarang pekerja daripada bergabung untuk mendapatkan gaji atau layanan yang lebih daripada majikan. Sesiapa yang melanggar akta boleh dikenakan hukuman berat oleh pemerintah. Situasi ini telah menyulitkan keadaan pekerja kerana tidak semua majikan bersikap timbal rasa terhadap kebajikan pekerja. Dan seterusnya, terdapat majikan yang
berpengaruh menyatakan pihak kerajaan tidak patut masuk campur dalam kegiatan ekonomi. Tapi lama-kelamaan masyarakat mula sedar penggunaan mesin tidak dapat disekat, malah berkembang lebih besar dan kompleks. Kebajikan buruh semakin baik, masyarakat mula sedar dan Akta Anti Penggabungan dimasukkan.